Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini kita masuk modul yang baru iaitu perakaunan untuk kelab dan persatuan, dan hari ini cikgu akan terangkan apa dia kelab dan persatuan. Okey, pengertian kelab dan persatuan. Baik. Kelab dan persatuan ialah organisasi bukan perniagaan yang tidak bermotifkan untung. Jadi penubuhan kelab dan persatuan ni tujuannya ialah untuk membantu ahli-ahli dan dia tidak bermotifkan keuntungan. Tujuan penubuhan kelab dan persatuan adalah untuk menyediakan kemudahan dan menjaga kepentingan kebajikan ahli. Okey, mungkin pelajar pernah nampak kelab renang, kelab golf, Kemudian di sekolah-sekolah pun kita ada kelab dan persatuan. Dan tujuan penubuhan kelab dan persatuan ni adalah untuk menyediakan kemudahan dan menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. Okey, kelab dianggotai oleh sekurang-kurangnya 7 orang ahli. Jadi dengan ada 7 orang ahli, kita boleh menubuhkan kelab dan persatuan. Okey, tata cara penubuhan kelab dan persatuan. Bagaimana kita nak tubuhkan kelab dan persatuan? Di sekolah juga guru-guru telah melatih pelajar untuk menubuhkan kelab dan persatuan. Okey, yang pertama mengadakan mesyuarat penubuhan. Yang pertama, bila kita nak tubuhkan kelab dan persatuan, langkah yang pertama ialah mengadakan mesyuarat penubuhan. Yang kedua, menetapkan nama pertubuhan, alamat berdaftar dan melantik ahli-ahli jawatan kuasa penaja. Soalnya, menetapkan undang-undang perlembagaan pertubuhan. Okay, kita kena tetapkan undang-undang bagi kelab dan persatuan kita. Okay, dan bila semua ni selesai, kita kena mendaftarkan pertubuhan dalam sistem e-Roses. Sedap namanya, e-Roses. Apa dia e-Roses ni? E-Roses ni ialah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Ataupun singkatan daripada Roses ni ialah Registry of Society Electronic System. Kita panggil e-Roses. Okay. Dan kita kena menyimak permohonan pendaftaran selepas bayaran fee dibuat. Fee ni ialah yuran. Bila kita dah daftarkan, barulah penubuhan kelab dan persatuan kita ini sah di sisi undang-undang. Okey, sumber utama kewangan kelab dan persatuan. Jadi pelajar kena tahu sumber utama kewangan untuk kelab dan persatuan. Okey, sumber utama kewangan kelab dan persatuan ialah yuran keahlian. Ingat Okey, bagi kelab dan persatuan, sumber kewangan utama dia ialah yuran keahlian. Bila ramai ahli dan ahli membayar yuran keahlian, maka sumber kewangan kelab dan persatuan tu mantap lah. Yang kedua, contoh sumber kewangan lain kelab dan persatuan. Jadi bermakna selain daripada sumber utama tadi, kelab dan persatuan juga boleh mencari sumber kewangan lain. Ialah seperti, okey, itu dia, yuran pendaftaran dan yuran masuk. Ini bermakna sekali sahaja dibayar oleh ahli. Kalau yuran ahli ni dia kena bayar tiap-tiap bulan kan? Yang ini sekali sahaja. Bila dia nak masuk, dia kena bayar yuran masuk. Yuran pertandingan. Kelab dan persatuan tu buat pertandingan dan kutip yuran pertandingan.
kutipan jualan pesta ria. Kelab dan persatuan mengadakan pesta ria dan duit jualan tu dianggap sumber kewangan. Sewa diterima kerana penyewaan kemudahan kelab. Katalah kita buka kelab gelanggang badminton, ya. Jadi hasil daripada penyewaan kemudahan gelanggang tu merupakan sumber kewangan yang lain untuk kelab dan persatuan. Kemudian derma, jualan aset bukan semasa yang terpakai, ya. Faedah atas pelaburan, ya. Bila kelab persatuan buat pelaburan, dia dapat faedah. Keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan, ya. Dalam kelab dan persatuan tu dia mungkin buka kantin. Jadi keuntungan tu sumber kewangan. Ya, dia buka restoran, ya. Keuntungan tu merupakan sumber kewangan. Dan kelab dan persatuan tu buka kedai buku. Ini adalah contoh, ya, bagi sumber kewangan kelab yang lain selain pada sumber utama. Okey, kita lihat latihan 1. Penyataan manakah yang tidak benar mengenai kelab dan persatuan. Ya. Okey, yang manakah yang tidak benar? Kelab dan persatuan tidak bermotifkan keuntungan. Betul. Semua aktiviti kelab dan persatuan tertakluk pada Akta Pertubuhan 1966. Betul. Sumber utama hasil kelab dan persatuan diperoleh daripada yuran dan derma. Sumber utama apa tadi cikgu kata? Ya, daripada yuran keahlian. Ini makna, ya, jawapannya apa? Ialah C yang tidak betul. Okey, latihan 2. Berapakah bilangan minimum ahli kelab dan persatuan? Bila kita nak menubuhkan kelab dan persatuan, minimum dia berapa orang? Ya, 7 orang. Okey, soalnya apakah matlamat penubuhan kelab dan persatuan? Apakah matlamat dia? Untuk menjaga kebajikan ahli, ya. Untuk menyediakan kemudahan ahli, ya. Untuk memaksimumkan keuntungan, bukan. Untuk menggalakkan aktiviti berrekreasi dalam kalangan ahli. Jadi apa jawapannya? Ya, 1 dan 2. Okey, kita lihat latihan 4. Apakah langkah pertama dalam tata cara penubuhan kelab dan persatuan? Mula-mula apa kita kena buat tadi? Ya, mengadakan mesyuarat penubuhan. Okey, latihan 5. Okey, sumber utama kewangan kelab dan persatuan. Pelajar ingat lagi apa dia? Yuran apa cikgu sebut tadi? Ya, yuran ahli. Okey, sekian. Terima kasih.